Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin sekalian. Tajuk kajian saya adalah kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengajaran kreatif guru prasekolah berasaskan Creativity Fostering Teacher Index terhadap seni bahasa kanak-kanak. 1. Kajian rintis. The International Conference on Kaizen Management, Education, Social Science and Technology, ICK MEST 2023. Saya Nur Atika binti Mat Sabri dan penyelia saya Dr. Norma Syitah binti Muhammad Razi dan Profesor Madya Dr. Loy Chiluen akan membentangkan kajian kami pada hari ini. Kita akan bermula dengan pengenalan, pernyataan masalah, objektif, metodologi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Pengajaran kreatif. Kaedah pembelajaran yang kreatif dan kritis menjadi sesuatu yang amat penting dalam mendepani revolusi pendidikan era globalisasi pada hari ini. Nur Saadah Azhari dan Nik Muhammad Rahimi 2022. Proses pengajaran dan pembelajaran yang kreatif serta menyeronokkan dapat mengembangkan lagi minda murid untuk memproses maklumat yang diajar. Nordin ETL 2021. Seni bahasa adalah sesuatu aktiviti yang wajib dimulakan pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah kerana mampu mempengaruhi perkembangan kognitif, bahasa dan emosi kanak-kanak, seterusnya menjadikan mereka lebih kreatif, inovatif dan produktif. Raja Rajeswari Setaraman 2022. Prasekolah pula adalah perkaitan antara seni bahasa dalam perkembangan pendidikan prasekolah dapat dilihat melalui penerapan aspek seni bahasa dalam tunjang komunikasi bahasa Melayu prasekolah. Pengajaran guru juga akan lebih berkesan sekiranya terdapat instrumen yang berkaitan pengajaran kreatif untuk dijadikan panduan. Syafiq Moklis 2019. Pelaksanaan elemen seni bahasa mampu menjadikan murid-murid sebagai murid yang aktif dan mengubah tingkah laku menjadi lebih positif dan berani mencuba. Amal Izzati Muhammad Rashid dan Wan Muna Ruzana Wan Muhammad 2022. Terdapat pelbagai instrumen yang dibangunkan, namun terdapat kelompongan kajian berkaitan instrumen pengajaran kreatif khususnya terhadap seni bahasa kanak-kanak. Creativity Fostering Teacher Index ataupun CFTI bersifat piawai dan kemudian digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia SUH 2015, namun kesesuaiannya dalam konteks pengajaran kreatif guru prasekolah masih boleh dibincangkan. Jadi terdapat satu keperluan untuk mengemukakan atau membina satu instrumen yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi bagi mengukur pengajaran kreatif guru prasekolah terhadap seni bahasa kanak-kanak. Model Rush. Model Rush merujuk kepada idea, prinsip, garis panduan atau teknik yang membolehkan sesuatu pengukuran dibuat terhadap sifat pendam atau latent trait. 2013. Model Rush merupakan satu formula matematik yang mana keberangkalian individu untuk menjawab sesuatu item dengan betul atau menyokong sesuatu item bergantung kepada kebolehan individu, tahap trait dan kesukaran item. Bond dan Fox 2015. Model pengukuran Rush juga ialah teknik psikometrik yang dibangunkan untuk mengira pencapaian responden, memantau kualiti instrumen, meningkatkan ketepatan instrumen. Bond 2016. Manakala Olsen 2003 menyatakan bahawa analisis daripada model Rush mampu menghasilkan logik yang boleh menilai keupayaan seseorang dalam menjawab item berdasarkan kesukaran item. Jadi pemilihan model Rush dibuat kerana model pengukuran ini mampu melakukan pemeriksaan yang mendalam dan terperinci bagi setiap item dalam instrumen. Kajian terbahagi kepada kebolehpercayaan dan indeks pengasingan, polarity item, item fit dan unidimensionality, dan akan diterangkan dalam slide seterusnya.
Objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian ini dilaksanakan adalah untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengajaran kreatif guru prasekolah terhadap seni bahasa kanak-kanak dengan pemeriksaan beberapa aspek kefungsian item. Dan persoalan kajian ini adalah adakah instrumen pengajaran kreatif guru prasekolah berasaskan seni bahasa kanak-kanak mempunyai nilai kesahan dan kebolehpercayaan dalam kriteria pemeriksaan kefungsian item yang melibatkan aspek kebolehpercayaan, indeks pengasingan, kesesuaian ataupun fit item, polarity item dan juga unidimensionality. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian rintis ini adalah kajian kuantitatif dan dijalankan dengan kaedah tinjauan. Oleh itu, data diperolehi melalui edaran soal selidik. Pengkaji mengedarkan instrumen kajian yang merupakan adaptasi daripada instrumen Creativity Fostering Teacher Index CFTI SUH 2015 yang terbahagi kepada 9 domain. Antara 9 domain Creativity Fostering Teacher Index ialah yang pertama berdikari, bekerjasama ataupun persepaduan, motivasi, fleksibiliti, pertimbangan, penyoalan, penilaian, peluang dan kekecewaan. Populasi kajian ini terdiri daripada 50 orang guru prasekolah di dalam negeri Perak. Kajian intis ini hanya melibatkan 50 orang guru prasekolah di dalam negeri Perak kerana bilangan responden dalam kajian intis ini adalah memadai dan menurut Linda Kress 1994, minimum sampel yang stabil dan mencukupi yang diperlukan adalah seramai 50 orang pada aras keyakinan 99% bagi mendapatkan analisis statistik yang stabil dan bermakna. Kesemua guru prasekolah kebangsaan dalam negeri Perak merupakan populasi yang boleh dipilih untuk melaksanakan kajian ini kerana memenuhi kriteria prasekolah KPM dan dapat mewakili guru-guru prasekolah kebangsaan di seluruh Malaysia. Dan kajian terbahagi kepada kebolehpercayaan dan indeks pengasingan, polarity item, item fit dan unidimensionality dan akan diterangkan dalam slide seterusnya. Dapatan kajian. Dapatan kajian nilai kebolehpercayaan bagi instrumen ini adalah 0.93, manakala bagi indeks pengasingan item adalah 2.54 dan kebolehpercayaan item adalah 0.87 dan bagi indeks pengasingan individu adalah 3.30 dan nilai kebolehpercayaan individu adalah 0.92. Ini bermakna instrumen ini mempunyai julat nilai kebolehpercayaan yang baik. Dapatan kajian polarity item berdasarkan jadual, kesemua nilai menunjukkan positif dan berada pada julat yang ditetapkan. Ini menunjukkan item-item tersebut mengukur konstruk yang ingin diukur. Dapatan kajian kesesuaian item ataupun item fit. Berdasarkan jadual di sebelah, kesemua item berada dalam julat yang ditetapkan iaitu 0.5 hingga 1.5. Dan kajian unidimensionality. Dapatan kajian menunjukkan nilai PCA adalah sebanyak 40% dan memenuhi keperluan keseragaman instrumen, manakala tahap gangguan item yang diukur ataupun varians yang tidak dijelaskan dalam kontras adalah 10.6 di mana nilai tersebut terkawal dengan baik dan dikategorikan sebagai baik dan memadai. Manakala pengukuran nilai korelasi residual terpiawai adalah untuk menentukan sama ada terdapat item yang bertindan antara satu sama lain dan tidak bersifat tunggal. Jika nilai korelasi residual yang tinggi iaitu melebihi 0.7 bagi 2 item, maka item-item tersebut ialah bersifat bersandar dan tidak tunggal. Berdasarkan kajian, terdapat beberapa item yang mempunyai nilai melebihi 0.7. Jadi, kesemua item ini perlu dimurnikan berdasarkan kepada pendapat pakar. Rumusan dapatan kajian berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan, kesemua item dalam instrumen ini mempunyai kualiti yang baik. Namun, terdapat 8 pasang item yang perlu diberi perhatian dan menurut pandangan pakar, item-item ini boleh dimurnikan.
Perbincangan dan kesimpulan kajian. Kesahan dan kebolehpercayaan merupakan antara aspek penting yang perlu dijalankan dalam pembinaan instrumen. Hasil daripada analisis kesahan dan kebolehpercayaan dapat membantu penyelidik dalam memastikan soal selidik yang ditadbir dapat menjawab persoalan kajian dan dilaksanakan secara efektif dalam kajian sebenar. Secara kesimpulannya, hasil kajian ini telah membuktikan bahawa instrumen pengajaran kreatif guru prasekolah terhadap seni bahasa kanak-kanak boleh digunakan untuk guru prasekolah menilai tahap pengajaran kreatif mereka terhadap seni bahasa kanak-kanak. Berikut adalah antara rujukan yang telah digunakan dalam kajian ini. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam pembentangan saya. Terima kasih kerana mendengar dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.